Kisah ke-13. Hadrat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu adalah salah seorang imam fiqh yang masyhur. Walaupun sibuk sepanjang hari dengan masalah-masalah fiqh, namun dalam sehari semalam beliau bersolat sebanyak 300 rakaat. Hadrat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu selalu mengkhatamkan seluruh Al-Quran dalam satu rakaat solat sahaja. Hadrat Muhammad bin Mukadir rahimahullah ta'ala ialah salah seorang hafiz hadis. Pada suatu malam beliau menangis dengan tidak terhingga sehingga dalam solat tahajudnya. Apabila ditanya, beliau pun menjawab bahawa ketika membaca Al-Quran beliau telah sampai pada ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah azab bagi mereka daripada Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah mereka sangka. Az-Zumar ayat 47. Dalam ayat sebelum ayat yang tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa pada hari kiamat, jika orang yang zalim memiliki seluruh harta benda di dunia ini dan diganda harta benda yang sebanyak itu, maka mereka akan memberikannya sebagai fidyah, tebusan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri daripada azab yang dahsyat. Kemudian disusuli dengan ayat ini, wa badalahum, mereka akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang di luar sangkaan mereka, dan pada ketika itu akan terdedahlah segala dosa mereka. Pada waktu menjelang kematian, Hadrat Muhammad bin Mukadir rahimahullah ta'ala berada dalam keadaan sangat gelisah. Beliau berkata, aku sangat takut tentang amaran dalam ayat ini. Hadrat Sabit Bunani rahimahullah ta'ala ialah seorang hafiz hadis. Beliau sering menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang berkata kepadanya bahawa mata beliau akan buta. Beliau menjawab, apakah faedahnya mata yang tidak menangis? Beliau sering berdoa, ya Allah, izinkanlah saya juga dapat bersolah di dalam kubur. Sekiranya engkau mengizinkan solah di dalam kubur kepada mana-mana hamba-Mu. Maka Hadrat Abu Sinan rahimahullah ta'ala berkata, demi Allah, saya ialah antara orang yang telah mengebumikan mayat Hadrat Sabit Bunani rahimahullah ta'ala. Semasa mengebumikannya, seketul batu daripada sebelah dinding kubur telah terjatuh. Saya melihat beliau sedang mendirikan solat. Lalu saya berkata kepada seorang sahabat di sebelah saya, lihat apa yang sedang berlaku. Beliau menyuruh saya diam. Selepas pengkebumian itu, kami pun pergi ke rumahnya dan bertanya kepada anak perempuannya, apakah amalan istimewa bapamu? Katanya, kenapa tuan bertanya? Kami pun menceritakan peristiwa tadi. Maka jawabnya, selama 50 tahun beliau berjaga sepanjang malam beribadat, dan pada setiap subuh beliau berdoa, ya Allah, izinkanlah saya juga dapat bersolah dalam kubur jika engkau mengizinkan solah di dalam kubur kepada sesiapa daripada kalangan hamba. Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala ialah seorang yang masyhur. Beliau sibuk dengan urusan ilmu. Beliau juga merupakan seorang kadi besar yang menyebabkan beliau sibuk dengan urusan mahkamah. Walaupun demikian, beliau masih berkesempatan mengerjakan 200 rakaat solat sunat pada setiap hari. Muhammad bin Nasr rahimahullah ta'ala ialah seorang muhaddis yang masyhur. Sudah untuk ditandingi kesungguhan dan tumpuannya dalam solat. Pada suatu ketika sedang beliau bersolat, seekor tebuan telah menyengat dahinya sehingga darah mengalir. Namun bukan sahaja beliau tidak bergerak, khusyuk dan khudunya dalam solat pun tidak terjejas. Dikatakan beliau berdiri tegak, tidak bergerak sewaktu bersolat, seumpama sebatang kayu. Hadrat Baqi bin Mukhallad rahimahullah ta'ala pula dikatakan dapat menghabiskan bacaan seluruh Al-Quran setiap malam dalam 13 rakaat solat tahajud dan witir. Hadrat Hanad rahimahullah ta'ala ialah seorang muhaddis. Seorang muridnya menceritakan bahawa beliau sering menangis. Suatu ketika pada waktu pagi, setelah beliau mengajar kami, beliau berwudu dan menyelesaikan lain-lain keperluan. Kemudian
terus mengerjakan solat sunat sehingga hampir tengah hari. Kemudian beliau balik ke rumahnya untuk seketika. Kemudian beliau datang kembali untuk mengimami solat zuhur. Setelah mengerjakan solat zuhur, beliau sibuk pula mengerjakan solat sunat sehingga ke waktu asar. Setelah mengerjakan solat asar, beliau mulai membaca Al-Quran sehingga maghrib. Selepas maghrib, saya kembali ke rumah. Saya berkata kepada salah seorang jirannya dengan penuh kagum, Syekh begitu banyak beribadat. Dia berkata, inilah amalannya selama 70 tahun dan kamu tentulah lebih kagum lagi jikalau kamu dapat melihat ibadatnya pada waktu malam. Hadrat Masruq rahimahullah ta'ala ialah seorang muhaddis. Isterinya menceritakan beliau bersolah begitu lama sehingga kedua-dua betisnya sentiasa bengkak, dan saya duduk di belakangnya sambil menangis kerana berasa kasihan kepadanya. Dikatakan bahawa Hadrat Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala mengerjakan solat isyak dan subuh dengan wuduk yang sama selama 50 tahun. Hadrat Abu Mu'tamir rahimahullah ta'ala juga melakukan sedemikian selama 40 tahun. Hadrat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan khabar mutawatir. Mutawatir ni hadis yang diriwayat oleh bilangan perawi yang begitu ramai pada setiap peringkat sanad sehingga tidak termasuk akal. Mereka semua bermuafakat dalam melakukan pembohongan. Daripada Hadrat Abu Talib Makki rahimahullah ta'ala bahawa 40 orang tabi'in mengerjakan solat subuh dan solat isyak dengan wuduk yang sama. Sebahagian mereka mengamalkan amalan ini sehingga 40 tahun. Terdapat banyak riwayat tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang mengerjakan solat subuh dan isyak dengan wuduk yang sama. Ada yang meriwayatkan bahawa beliau telah mengerjakan amalan ini selama 30 tahun. Ada pula yang meriwayatkan selama 40 tahun dan ada pula yang meriwayatkan selama 50 tahun. Perselisihan ini berlaku disebabkan oleh perawi yang berlainan berdasarkan pengetahuan mereka masing-masing. Diriwayatkan bahawa biasanya beliau akan tidur seketika pada waktu tengah hari. Beliau berkata bahawa perintah tidur pada waktu tengah hari terdapat dalam hadis. Menjadi kebiasaan Hadrat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam solahnya pada bulan Ramadan. Seorang menceritakan mengenainya, pernah saya tinggal bersama Hadrat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beberapa hari. Saya perhatikan beliau hanya tidur seketika sahaja pada waktu malam. Hadrat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengerjakan 300 rakaat salat sunat pada setiap hari. Setelah beliau menjadi sangat uzur kerana dicemeti atas perintah raja kerana tidak menyokong raja dalam perkara yang batil, beliau masih berupaya mengerjakan solat sebanyak 150 rakaat setiap hari. Pada seketika itu umurnya sudah menjangkau kira-kira 80 tahun. Selama 40 tahun Hadrat Ibnu Attab Sulami rahimahullah ta'ala berpuasa pada siang hari dan menangis pada waktu malam. Selain daripada kisah-kisah tersebut di atas, terdapat ratusan ribu kisah orang yang diberi taufik untuk melakukan ibadat sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab sejarah. Untuk mengumpul ke semua kisah tersebut ialah sukar. Sebagai contoh dan teladan memadai dengan beberapa kisah tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang dan rahmatnya memberi taufik kepada kita untuk mengikuti sedikit sebanyak jejak langkah mereka. Amin.